Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faslun fid dibagh wa juludul maitati tatahuru bid dibagh. Faslun, fasal pada menyatakan tentang hukum hakam ad-dibagh, iaitu samak kulit. Qala sahibul matni wa juludul maitah, dan kulit bangkai tathuru bid dibagh, boleh disucikan dengan samak. Jadi masalah sekarang ini ialah kulit bangkai, kerana kalau kulit itu binatang halal yang disembelih maka tidak timbul masalah kerana dia tidak bernajis. Yang jadi masalahnya ialah kalau kulit itu bangkai maka dianya bernajis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fid dibagh. Faslun pada menyatakan hukum hakam ad-dibagh. Bayanun ma yatuhuru bid dibaghihi wa ma yusta'malu min al-aniyati wa ma yamtani'. Fasal ini pada menyatakan tentang apa yang boleh disucikan dengan cara mensamaknya, dan tentang bekas mangkuk yang boleh digunakan dan wamayam tani' yang tak boleh digunakan. Wa juludul hayawanatil mayyitah kullaha tathuru zahiran wa batinan bid dibagh. Dan kulit binatang yang bangkai kesemuanya akan suci secara zahir dan batinnya dengan cara disamak. Walau bi ilqa'id dabiq alaihi, walaupun dengan cara dedahkan saja kulit tu kepada alat yang boleh mensamak dia tu, binahwi rih, seperti mendedahkannya ke angin, kemudian angin meniuplah alat yang boleh menyucikan kulit tadi tu, itu pun dikira suci juga. Kalau seandainya dengan cara macam tu dia boleh menjadi suci lantaran terkena alat untuk mensamak kulit tadi. Au bi alqaihi ala dabiq, ataupun dengan mencampakkan kulit tadi ke alat yang boleh menghakislah segala kotoran, lendir-lendir yang ada pada kulit tadi, dicampak begitu, dan biar lama-lama dia terhakis segala kotoran itu pun dikira samak juga. Wa kadzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabun dubiqa faqat tahur, rawahu Muslim. Begitulah seperti mana yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabun, mana-mana ihab ni ialah kulit yang belum disamak, yang masih ada lendir dan juga kotoran pada kulit tersebut. Dubiqa, apabila disamak faqat tahur, maka dia menjadi suci. Walaupun kulit tu bangkai, tapi apabila dia dah dibuang lendir-lendirnya dan kotoran pada kulit tu, maka kulit tu menjadi suci. Zahiran wa batinan, bahawa batinan, zahir dan batinnya menjadi suci. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain diriwayat oleh Ibn Abbas, iaitulah hala akhadhtum ihabaha fadabaqtumuhu fantafa'tum bihi. Mengapa kamu tidak ambil ihabnya, iaitulah kulit yang belum disamak tadi lah, yang masih bercampur dengan dia punya darah, lendir dan kotoran-kotoran tadi tu, kamu dibagh dia, kamu samak dia, kemudian kamu boleh gunakannya. Hadis ini kisah tentang maula ataupun hamba sahaya kepada Ummu Salamah, yang dihadiahkan seekor kibas dan telah mati kibas tu. Maka apabila Nabi kebetulan lalu dekat kejadian itu, maka Rasulullah pun beritahulah, ambillah dia punya kulit dia dan samak dan gunakan kulit dia. Wa zahiru, suci dari segi zahir, dikata tathuru zahiran. Jadi az-zahiru ialah ma laqa ad-dabiq, apa yang terkena kepada bahan samak tadi. Wal batin ma lam yulaqi ad-dabiq, yang batin ialah yang tak kena, iaitu isi kulit itu.
wala farqa fil maitati baina an takuna ma'kulal lahmi am la. Tidak ada bezanya pada bangkai itu, antara bangkai itu yang binatang boleh dimakan dagingnya ataupun binatang yang tak boleh dimakan daging, seperti rimau, buaya, ular, tak boleh makan daging, kulit dia boleh disamak dan dimanfaatkan. Kama yaqtadihi umumul hadis, seperti mana yang dimaksudkan dengan umum lafaz hadis di atas. Dhabitud dibar, dhabit dibar, wadabghu naz'u fudulihi wa hiya ma'iyatihi wa rutubatihi. Dabru samak kulit tu, samak kulit ni. Naz'u fudulihi, membuang dia punya lendir-lendir darah, kotoran pada kulit tu. Wa hiya ma'iyatuhu wa rutubatihi, lendir lah, lendir dan juga kotoran yang melekat pada kulit tu. Allati yufsiduhu, yang boleh merosakkan kulit itu, baqa'uha, kalau ada benda tu. Wa yutibuhu naz'uha, tapi kalau dibuang lendir-lendir dan juga kotoran-kotoran yang melekat pada kulit tadi tu, dia akan membaguskan kulit itu, dia tak jadi busuk. Bihaitsu law naqa'a fil ma', ataupun law nuqi'a pun boleh, fil ma', kalau kulit tadi tu direndam dalam air, lam ya'ud ilaihi nutun wal fasad, kulit tadi tidak kembali menjadi busuk dan rosak. Wa dzalika innama yahsulu bihirrif, yang demikian itu ialah dibar samak tadi tu akan terhasil dengan menggunakan alat hirrif. Hirrif ni alat yang tajam, yang boleh menghakis, mengikis segala lendir, kotoran, darah dan sebagainya, dan menanggalkan daripada kulit tu. Hirrif dengan bikasri al-ha' dan seterusnya. Kal-qirzi wal asfi, contohnya pokok kirs. Pokok kirs ni dia tengah padang pasir, dia tinggi lebih kurang 20-30 kaki begitu. Daun dia macam daun petai, bunga macam bunga petai, dan buah dia pun macam buah petai tapi kecil lah. Biasa buah tu orang gunakan tumbuk-tumbuk buat samak. Wal asf ni sama juga, orang gunakan buah dia tu untuk samak kulit. Wa qashur rumman, kulit delima, sebagai contoh lah, itu yang bahan suci. Wala farqa fi dhalika baina at-tahir kama dzukir wan najis kadzarqil tuyur. Tidak ada beza bahan untuk samak tadi tu antara bahan itu suci, seperti yang telah disebut tadi tu, wan najis, ataupun bahan samak tadi tu bernajis, seperti tahi burung. Tahi burung biasa orang buat tahi burung merpati ya, dia tajam kan. Jadi dikumpul banyak dan diletak bekas dan dibuat samak kulit, menyucikan kulit. Yang kotor tu tahi burung tu, tapi bila dia dah disental pada kulit tu tetap suci dan bersih, seandainya dia telah dibersihkan dan dibuang segala kotor-kotoran. Wala yakfi tajmid biturab wala bisyamsi, tak cukup, tak berpada kalau kita keraskan kulit tadi tu dengan kita lumur tanah pada dia tu, kemudian kita jemur ataupun kita basuh kencah-kencah dengan tanah, kita gosok dengan tanah, itu tak cukup, tak boleh, sebab dia tak boleh hilangkan betul-betul. Wala bisyamsi, tak boleh juga kita keraskan dia dengan jemur kulit tadi tu sehingga keras lah. Kita tengok macam dah bersih lah, power matahari lebih kuat untuk membersihkan, tapi dengan cara begitu tak cukup. La yakfi, tak suci lagi dia, kulit tersebut. Wa nahwi dzalika mimma la yanzi'u al-fudul, dan apa-apa cara sekalipun yang tak boleh menanggalkan al-fudul, iaitulah kotoran-kotoran, lendir-lendir itu terutamanya yang melekat pada kulit itu tadi. Wa in jaffa al-jildu wa taba raihatuhu, sekalipun kulit itu kering nampak macam bersih, dan dia punya bau pun
tak ada busuk kan, sebab dah kering. Tu tak boleh juga. Sebab li'anna al-fadalat lam tazal kotoran yang melekat pada kulit bangkai tadi tu masih ada lagi. Jadi hukum najisnya masih ada lagi, sebabnya kotoran lendir-lendir tu dia bernajis sebab dia kan bangkai. Wa inna ma jumidat, dia hanya keras saja kan. Bidalilin annahu la nuqi'a fil ma', dalilnya kalau dia direndam balik dalam air, adat ilahi al-ufunah, kembali dia akan jadi kembali kembang lembek dan bau busuk. Hukmul jildi ba'da dabghi, hukum kulit selepas disamak. Wa yusiru al-madbugh ka thawbin mutanajjisun limulaqatihi lil adwiyatin najasah. Dan menjadilah al-madbugh kulit yang kena samak tadi tu, dan apa benda yang kena pada lendir-lendir cairan-cairan yang disamak tadi, madbugh ni, seperti pakaian, bila terkena percikan-percikan lah, ataupun kesan-kesan daripada kita basuh kulit tadi tu, pakaian kalau kena lebihan atau percikan air daripada yang kita basuh kulit tadi tu, maka pakaian itu mutanajisun, akan bernajis pakaian kita tu. Kan cecair dan juga lendir-lendir pada kulit tu kan najis sebab dia bangkai. Jadi kena pakaian penajis juga. Limulaqatihi li adwatin najasah, sebab dia terkena kepada bahan-bahan yang bernajis, kan. Au allati tanajjasat bihi qabla tuhrin, ataupun apa sajalah yang menjadi najis sebab oleh percikan tadi kan, sebelum betul-betul suci kulit tadi tu. Apa ajalah yang terkena, bekas ke, beldi ke, alas ke, apa ke, semua tu sebelum kulit tu menjadi betul-betul suci ainnya, semuanya akan bernajis. Fayajibu ghusluhu lidzalika, wajib dibasuh semua kesan-kesan percikan yang terkena dengan proses samak kulit tadi. Fala yusalli fihi, tak boleh kita bersolat di dalamnya. Kulit tu sendiri ke atau pakaian kita ke, kita tak boleh menggunakan pakaian atau kulit tadi tu selagi mana dia belum betul-betul suci untuk solat, untuk solat di dalamnya, kan. Wala alaihi, tak boleh juga kita jadikan alat tadi tu yang terkena najis pada kulit yang disamak tadi tu, kita tak boleh jadikan dia sebagai sejadah sebelum kita basuh dia betul-betul, hilangkan segala kotoran yang terkena pada kotoran dan juga lendir-lendir kulit bangkai tadi. Wa yajuzu bai'uhu qablahu, harus dijual kulit tadi tu sebelum dia suci. Qablahu, sebelum dia suci, sebelum dia bersih lah. Samak-samak dia belum bersih, belum dibersihkan lagi, cuma baru digosok-gosok, dah tanggal lah dia punya lendir, cumanya belum dibilas. Ketika tu yajuz bai'uhu, boleh dijual. Malam yang nak min dzalika mani', selagi tak ada tegahan untuk dijual, maka boleh saja dijual. Wala yahillu akluhu sawa'un kana min ma'kulil lahmi am min ghairihi, tidak halal dimakan kulit tadi tu, sama ada kulit itu daripada binatang yang boleh dimakan dagingnya ataupun yang tidak boleh dimakan dagingnya. Sebabnya dia kan bangkai, betul lah dia kulit
kambing, tapi masalah tidak ada sembelih kan. Jadi halal digunakan untuk luaran, untuk pakaian, untuk alas, untuk tali pinggang, dompet, jadikan baju kulit ke apa ke, semuanya halal, tapi tak boleh dimakan saja. Sebab untuk syarat untuk halal dimakan ialah mesti disembelih. Li khabari sahihaini, berdasar kepada hadis Bukhari Muslim, innama hurima al-maitatu akluha, hanya saja diharamkan bangkai itu untuk dimakan sahaja, tapi untuk kegunaan lain kulitnya boleh. Kulit lah, selain daripada kulit tak boleh lah. Wa kharaja bil jildi asy-sya'ru terkeluar daripada benda jil, itu kulit tu, ialah bulu, li'adami ta'thurihi bid-dabghi, sebab dia tak akan terkesan dengan samak. Sebab bulu tu dia bukan kotor pun, jadi kalau samak ke tak samak sama je dia. Tak berbeza dengan kulit. Dia kalau tak disamak dia kotor sebab melekat kotoran tadilah. Qala an-Nawawi wa yu'fa an qalilihi, dimaafkan bulu-bulu tu kalau dia sedikit. Kita samak kulit tu ada bulu sekali kan, tak hilang 100%. Jadi bulu tu kalau tak banyak, tak tebal, maka kira tidak bernajis jugalah. Banyak atau sedikit ditentukan oleh uruf. Tanya orang ni banyak atau sedikit, kalau orang kata banyak tu, nampak bulu tu, maka banyaklah, maka tidak dimaafkan, kena buanglah bulu tu. Tapi orang kata alah sikit je tu, maka dimaafkan dan boleh digunakan untuk solat, untuk sejadah dan sebagainya. Makan tak boleh. Illa jildul kalbi wal khinzir, kecuali kalau kulit anjing dan babi. Fala ya'tahuruhu ad-dabghu qat'an, dia tak boleh suci dengan cara sama sekali qat'an. Li'anna al-hayata fi ifadati at-taharah ablagh min ad-dabghi, kerana hidup ada nyawa tu, fi ifadati at-taharah, untuk menyucikan binatang tu dengan adanya nyawa, itu lebih utama daripada menyucikan dengan cara sama. Wal hayah la tufidu taharatuhu, tapi masalah anjing babi tu dia hidup pun dah tidak suci, jadi kalau dia mati samak pun tak berguna kan. Wakada ma tawallada minhuma aw min ahadihima, begitu juga dengan apa yang kacukan daripada anjing babi tadi, aw min ahadihima, atau kacukan daripada salah satu daripada dua binatang tadi, anjing dan babi, atau babi tadi. Ma'a hayawanin tahirin, dia kacukan dengan binatang lain seperti anjing dengan kambing kan. Jadi halal dengan haram, jawapannya haram. Kalau dapat anak haram, dan kulit dia pun haram juga, tak suci di sama. Lima dzukir wa azmul hayawanat al-mayyitah wa sya'ruha wa qarnuha wa zafruha wa zalafuha najisun. Azm tulang binatang bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya, dan tanduknya, dan kuku zafar, wa zalafuha, dan zalaf ni kulit kuku, lembu, kambing tu zalaf, kulit kuku dia tu, semua tu najis. Liqaulihi Allah Ta'ala hurrimat 'alaikum al-maitatu wad-dam, diharamkan kepada kamu itu maitah, bangkai, dan juga darah. Wa tahrimu ma la hurmata lahu la darar fihi yadullu ala najasatihi. Jadi pengajaran daripada ayat tadi tu, tahrim ma la hurmata lahu, ayat tadi tu hurrimat 'alaikum, Allah Ta'ala mengharamkan bangkai dan darah, dan pengharaman itu ma la hurmata lahu, pengharaman terhadap sesuatu yang tak ada kehormatan kan, iaitulah bangkai dan darah, tak ada kehormatan.
wala darar, dia juga tidak mudarat. Tak ada apa-apa kan. Nak kata dia tu manfaat tidak, mudarat pun tidak, itu menunjukkan kepada yadullu ala najasatihi, bahawa bangkai dan darah tu ialah najis, kan. Wal maitatu ma zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyatin fayadkhulu fi al maitah ma la yu'kal idza dhubiha. Wal maitatu, bangkai, ma zalat hayatuha bighairi zakatin, bangkai ialah ma zalat hayatuha, yang hilang nyawa dia tu, zalat hayatuha, hilang nyawa tu bighairi zakatin syar'iyyah, tanpa disembelih secara syarak. Kalau dipecahkan kepala itu pun itu tidak syar'i, ataupun dilemaskan dia, itu pun tidak zakat syar'i, tidak sembelih secara syar'i, maka itu pun bangkai. Fa yadkhulu fi al-maitah, maka masuklah dia dalam pengertian bangkai itu ialah ma la yu'kal, binatang yang tak boleh dimakan, idza dhubiha, disembelih, bila disembelih. Termasuklah pengertian bangkai kalau binatang tu tak boleh dimakan. Sembelih rimau, sembelih gajah, sembelih gajah boleh kan. Sembelih rimau, sembelih singa, sembelih anjing, itu semua anjing ni tak boleh lah, yang tak boleh dimakan. Keldai kampung pun menurut para ulama haram dimakan kerana dia makan yang kotor-kotor. Kalau disembelih pun tak guna, dia tetap dagingnya haram, tapi kulit dia boleh dimanfaatkan. Wa kadza ma yu'kal idza ikhtalla fihi syartun min syurutit tadhkiyati kadzabihatil majusi wal muhrim lis-sayd wa ma dhubiha bil azmi wa nahwihi. Begitu juga menjadi bangkai binatang yang boleh dimakan daging dia, tapi bila disembelih ikhtalla fihi syartun min syuruti tadkiyah, bila disembelih kurang syarat sembelih, seperti sembelihan orang majusi, orang kafir majusi, sembah berhala, sembah api. Wa muhrim, sembelihan orang dalam ihram, dia sembelih binatang buruan, kan. Jadi sembelihan dia tu haram, dikira bangkai juga. Al-muhrim lis-sayd, binatang buruan sayd. Wa madhubiha bil azm, begitu juga dengan binatang yang disembelih dengan menggunakan tulang dan seumpamanya.